Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Bersama saya ialah yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah. Bersama saya juga ialah yang berbahagia Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Juga Ketua Task Force Greater Klang Valley, Datuk Dr. Chong, dan juga Datuk Indra Dr. Syahri, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Pada petang ini kami akan menyatakan tentang kedudukan dan juga keadaan semasa pandemik COVID-19. Dan untuk memulakan sidang media ini, saya ingin memaklumkan bahawa pada semalam PBV ataupun Pusat Pemberian Vaksin Satu Negara telah pun memberi suntikan sebanyak 434,828 dos, di mana 279,938 dos suntikan pertama dan juga 154,890 suntikan dos kedua. Keseluruhan jumlah vaksinasi yang telah pun diberikan kepada penduduk negara kita setakat ini ialah 12,647,558, dan ini kalau berbandingkan dengan peratusan penduduk negara kita, ia telah pun mencapai sebanyak 26.5% untuk satu dos dan juga 12.3% dua dos. Untuk target orang dewasa, kita telah mencapai 36.9% dos pertama ataupun 17.1% dos kedua. Dan kita juga telah pun membuat keputusan bahawa seramai ataupun sebanyak 2,229 private practice ataupun general practice di Selangor dan juga 1,254 general practice di Kuala Lumpur boleh menyertai pemberian vaksin untuk penduduk negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Dan setakat ini 700 general practice yang telah pun membantu kita di Selangor dan Kuala Lumpur setakat ini. Dan untuk jumlah vaksin yang kita boleh beri melalui perkhidmatan yang diberi oleh general practice di Selangor dan Kuala Lumpur serta private hospital, kita boleh menjangkakan sebanyak 300,000 dos sehari oleh mereka, dan dengan jangkaan 100 dos sehari. Dan untuk Selangor dan Kuala Lumpur, mereka yang berumur 60 tahun ke atas, apabila belum dapat lagi vaksin, mereka boleh walk in dan kita boleh memberikan mereka vaksinasi, dan ia akan dikembangkan ke negeri-negeri lain. Kita buat pilot dulu di Selangor, iaitu more than 60 years old, untuk mendapatkan vaksin secara walk in, kerana ada lagi data menunjukkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas masih lagi belum mendapatkan vaksin. Dan kita telah pun ingin maklumkan bahawa PBB industri boleh melaksanakan vaksinasi 24 jam lah. Sekiranya pihak PBB industri ingin melaksanakan suntikan di Selangor dan Kuala Lumpur serta di Seremban. Jadi ini merupakan satu inisiatif memastikan bahawa proses vaksinasi di Selangor, di Kuala Lumpur ataupun Greater Lembah Kelang Valley, Lembah Kelang, dapat kita ramp up vaksinasi. Untuk kes harian, saya minta yang berbahagia Tan Sri DG untuk membuatkan kenyataan media dan diikuti oleh Datuk KSU dengan Datuk Dr. Chong untuk Greater KL. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Julai 2021 jam 12 tengah hari adalah seperti berikut. Kes sembuh 6,095 kes, iaitu jumlah kes kumulatif adalah 765,800 kes, bersamaan dengan 86.9%. Kes baru yang dikesan hari ini ialah 13,215 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 880,782 kes. Di mana kategori 1 iaitu tanpa gejala pada hari ini ialah 8,047 kes, bersamaan dengan 60.9%. Kategori 2 iaitu mempunyai gejala ringan ialah 4,637 kes, iaitu bersamaan dengan 35.1%. Iaitu jumlah keseluruhan kategori 1 dan 2 ialah 12,684 kes, iaitu bersamaan dengan 96%. Kategori 3 iaitu ada jangkitan paru-paru, kategori 4 ada jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen, dan kategori 5 memerlukan alat bantuan pernafasan. Keseluruhannya ialah 531 kes pada hari ini, iaitu bersamaan dengan 4%. Dimaklumkan juga kes import hari ini ialah 13 kes, di mana melibatkan 7 warga negara dan 6 bukan warga negara. Kes tempatan ialah 13,202 kes yang melibatkan 10,845 warga negara bersamaan dengan 82.1% dan 2,357 bukan warga negara melibatkan 17.9%. Kes aktif dengan keboleh jangkitan ialah 108,369 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ataupun ICU telah menurun kepada 885 kes. Sebelum ni yang paling tertinggi yang kita dapati ialah 950 kes dimasukkan ke ICU. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 432 kes. Kes kematian pada hari ini adalah 110 kes, iaitu jumlah kumulatif kes setakat ni ialah 6,613 kes, bersamaan dengan 0.75%. di mana 95 adalah warga negara dan 15 bukan warga negara. Jumlah kluster yang dikesan setakat ini iaitu jumlah keseluruhan 3,168 kluster. Jumlah kluster baru pada hari ini ialah 26 kluster yang telah dikesan. Jumlah kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 2,265 kluster. Dan jumlah kluster aktif yang masih kita pantau untuk tempoh 28 hari yang belum tamat lagi ialah 8,730 kes kluster. Sebanyak 100 kes kematian pada hari ini melibatkan 45 kes di negeri Selangor, 23 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 11 kes di Negeri Sembilan, 7 kes di Johor, 5 kes di Pahang, masing-masing 4 kes di Kedah dan Sarawak, masing-masing 3 kes di Melaka dan Kelantan, 2 kes di Sabah serta masing-masing 1 kes di Pulau Pinang, Perak dan wilayah Persekutuan Labuan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru akan dibuat naik ke laman media sosial Kementerian Kesihatan kemudian. Berdasarkan data terkini pada 14 Julai 2021, nilai R0 ataupun RT Malaysia adalah sebanyak 1.19, menghampiri 1.2. Mengikut unjuran R0 ataupun RT iaitu 1.2, iaitu zon merah kalau kita lihat dalam gambar rajah, iaitu pada 29 Mei kita mencatatkan kes sebanyak 9,020 kes, dan ini adalah kes tertinggi pada bulan Mei, dan kita melaksanakan PKP 3.0 yang ketat pada 1 hari bulan Jun. Dan jangkaan kita kalau PKP tidak dijalankan,
kita akan mencecah kes naik hingga ke 13,000 pada 14 hari bulan Jun. Dan ini kita lihat PKP bukan satu penyelesaian tetapi memberikan ruang masa untuk Kementerian Kesihatan mengurus pertambahan katil dan juga mengurus peralatan ubat-ubatan di hospital kita. Dan setakat ini kita lihat dalam pengurusan kita ialah kita ada 4,300 katil, di mana 3,600 katil di Maib Sedang, 300 katil di Hospital Angkatan Tentera, 200 katil kita tambah di Hospital Sedang, 200 katil ditambah di Hospital Pengajar UPM. Dan inilah masa yang kita gunakan untuk kita melaksanakan perolehan dan juga bagi masa untuk fasilitis kesihatan untuk menampung pesakit meninggi. Kalau kita lihat gambar rajah di atas, kalau vaksinasi kita keberkesanan dianggap 75% kerana kita menggunakan 5 vaksin sekarang ini dengan berbeza keberkesanan. Ada yang sampai 95%, ada yang 60%. Purata dia katalah 75%. Dan kita lihat dalam jangkaan kita, kalau dos yang kita boleh beri sehari ialah 100,000 vaksinasi, iaitu warna coklat, dan juga kalau kita boleh laksanakan dos seharian ialah 150, iaitu dos kedua di satu kawasan, kita boleh anggarkan, iaitu unjuran menunjukkan kes akan menurun, iaitu pada akhir bulan 11 ataupun pertengahan bulan 11. Next slide please. Kalau kita lihat pula, kalau unjuran kita ataupun purata kes yang keberkesanan adalah 80% dan kita boleh laksanakan 150,000 vaksinasi sehari untuk dos kedua, iaitu pada warna biru, dan kita jangkakan pada bulan 10 kita boleh turunkan kes kurang pada 1,000. Jadi inilah bergantung kepada vaksinasi. Amat penting untuk kita melihat dan bagaimana kita boleh pertingkatkan vaksinasi dalam komuniti. Kita juga melihat dan pembelajaran kita melihat kepada tindakan kesihatan awam dan juga vaksinasi di Labuan. Iaitu ada satu masa iaitu kita lihat jangkitan di Labuan amat tinggi, iaitu hingga 1,340 kes dalam masa seminggu. Dan inilah kita kena pasti jangkitan ini adalah jangkitan pada varian Delta. Ini daripada pekerja-pekerja di industri perkapalan. Dalam masa terdekat kita melaksanakan dalam tempoh 2 minggu melaksanakan tindakan kesihatan awam dan juga kita memulakan vaksinasi. Dos kedua hari ini yang setakat ini ialah 52% di Labuan. Dos pertama yang telah diberikan ialah 87%. Jadi apabila kita mencecah lebih pada 52%, kita lihat kes di Labuan dapat dikawal dalam tempoh lebih 2 minggu dan kes telah menurun. Hari ini kes di Labuan hanya 26. Ini menunjukkan walaupun ialah varian Delta yang menular di Labuan, tapi apa yang penting ialah kita kena tingkatkan vaksinasi. Dan kalau kita lihat kes harian per 100,000 penduduk, Labuan adalah amat tinggi sekali. Lepas tu disusuli oleh Kuala Lumpur dan lepas tu disusuli oleh negeri Selangor dan Negeri Sembilan dan Selangor. Jadi tindakan kita, kawalan kesihatan awam dan juga tindakan vaksinasi telah berjaya membendung penularan jangkitan COVID-19 iaitu varian Delta di Labuan dalam masa yang singkat lebih kurang 2 minggu atas atau kurang pada 3 minggu kita dapat mengawal hingga 26 kes pada hari ini. Jadi kaedah ini kita kena guna pakai untuk di Lembah Kelang dan kita boleh tingkatkan vaksinasi dalam tempoh yang terdekat dan kita telah pun dimaklumkan 5 juta dos akan diberikan kepada di Lembah Kelang dan dimaklumkan 3.1 juta penduduk di Lembah Kelang telah pun mendapat 1 dos. Dan kita akan pertingkatkan iaitu 5 juta dos vaksinasi akan diberikan pada tempoh yang terdekat untuk kita mencapai vaksinasi kepada semua penduduk di Lembah Kelang pada 1 hari bulan Ogos sekurang-kurangnya mendapat 1 dos. Dan apabila kita boleh tingkatkan
vaksinasi, insyaAllah kes yang akan masuk di hospital berkurangan. Kita juga lihat pada satu ketika di Labuan penggunaan katil ICU melebihi 120%, dan kita tambah katil ICU 22 katil dan juga hospital Medan dan PKRC. Dan kita lihat sekarang ni kes yang ada di ICU menurun kepada 55%, iaitu daripada 22% katil, 22 katil yang dihaskan untuk pesakit COVID, hanya ada 9 pesakit saja. PKRC kita ada 650 katil, sekarang ni hanya lebih kurang 200 pesakit. Dan juga katil di ward pun semakin berkurangan. Jadi dengan tu kita dapat mengurangkan kes iaitu di Lembah Kelang. Jadi sekarang ni kita lihat kesesakan di hospital di Lembah Kelang, dan walaupun kita tambah katil, ruang ditukarkan jadi ICU dan sebagainya, penyelesaian ialah untuk mengurangkan kes secara menggunakan vaksinasi, dan kita perlu tingkatkan vaksinasi. Pertambahan katil ini hanya untuk sementara menampung kes yang meningkat. Kes yang meningkat pada hari ini hanya kita perlukan lihat pada 531 kes. Kerana kebanyakan kes yang kita kesan ialah tidak bergejala dan ataupun bergejala ringan, iaitu 60.9% ialah dikesan dalam saringan, iaitu dalam komuniti, di tempat kerja dan sebagainya. Itu sebab dia kes makin meningkat. Pada keseluruhannya ujian yang dijalankan pada hari ini ialah 135,000 ujian. Dan di Selangor saja kita menjalankan ujian saringan di lapangan sebanyak 50,861. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula saringan yang dijalankan ialah 15,663, dan Negeri Sembilan ialah 9,792. Jadi bila kita tingkatkan saringan kita, maka kita dapat melihat tingkat kes-kes yang kita kesan. Tetapi kebanyakan kes yang kesan adalah gejala ringan ataupun tak ada gejala. Ini adalah kerana saringan di tempat kerja dan di komuniti dan sebagainya. Jadi tindakan kita sekarang ni, kita akan melihat bagaimana kita boleh menguruskan kategori 1, 2 dan sebagainya. Saya serahkan balik pada Datuk Seri. UK, China, UK, Indonesia dah kata. Ya. Juga dimaklumkan peningkatan kes bukan hanya di negara kita. Kita lihat peningkatan kes kita bermula pada 26 Jun, dan kita 26 Jun, dan kita lihat peningkatannya adalah kerana kebolehjangkitan Delta variant yang boleh menjangkit dengan cepat. Dan kalau kita lihat kebolehjangkitan virus yang biasa R0 ataupun RT dalam 2.5 hingga 3, tetapi R0 ataupun RT untuk Delta variant dan varian-varian yang kita kenal pasti adalah lebih tinggi, iaitu 5 hingga ke 8. Berarti kalau 100 orang dijangkiti, dalam tempoh masa terdekat inkubasi akan menjangkiti 500 orang hingga 800 orang. Dan juga sifat virus juga berubah. Dulu circulating virus, kita kata kes yang positif, yang kes kontak rapat yang terdedah pada kes positif ialah terdedah dalam 15 minit ataupun kurang pada 1 meter. Dan kita dimaklumkan dengan varian baru sekarang ni, jangkitan boleh berlaku dalam 15 saat sahaja. Dan juga jangkitan mengikut udara. Ini akan meningkat lagi kebolehjangkitan di komuniti. Jadi tindakan kita masih kita menggunakan kaedah kesihatan awam, pemakaian penutup muka, penjarakan fizikal, pakaian face shield, dan juga kerap mencuci tangan, dan elak tempat-tempat yang sesak. Kalau ada jangkitan berlaku, terutamanya berlaku di tempat-tempat yang sempit di mana pengudaraan yang tak berapa baik, dan ini boleh mempercepatkan jangkitan. Jadi kita kena ambil langkah-langkah pencegahan dan kawalan, dan juga tampil ke depan mendapatkan vaksin, kerana vaksin adalah satu cara kita dapat membendung dan mengawal penularan di dalam komuniti. Ini jelas kita lihat di Labuan, iaitu jangkitan Delta variant yang telah pun kita kenal pasti daripada jujukan genomik yang telah kita jalankan. Ini adalah cara kita mengawal jangkitan penularan COVID-19 dalam negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Dan kita lihat peningkatan kes bukan hanya negara kita, tetapi seluruh dunia terkesan dengan Delta variant yang meningkat.
iaitu di negara jiran kita ataupun di UK pun kes Delta variant semakin menular. Kerana sekarang ini Delta variant adalah COVID-19 yang dominan menggantikan virus yang sedia ada. Terima kasih. Okay, terima kasih yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri. Kita akan mendengar penjelasan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Chong, tindakan yang telah diambil untuk Task Force Greater Klang Valley. Silakan Dr. Chong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan. Pada tadi petang tadi kami pun ada satu pembincangan dan laporan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di mana dalam pembincangan dialog itu kita ada buat beberapa keputusan dan saya akan menyampaikan dua daripada keputusan itu yang bahagia Datuk KSU akan menyampaikan yang lain. Yang pertama sekali ialah dari segi pengurusan katil. Bagi menampung pertambahan kes di Lembah Kelang, kerajaan akan meningkatkan kapasiti katil hospital yang sedia ada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Katil-katil termasuk katil ICU dan bukan ICU. Buat masa ini, 40% pesakit yang dimasukkan ke hospital mempunyai gejala serius yang memerlukan sama ada bantuan oksigen dan alat pernafasan, iaitu mereka Cat 3 atau Cat 4. Khasnya untuk kapasiti katil ICU, kita ada tambahan 30 katil melalui 3 modular ICU yang akan diterima tak lama lagi. Satu lagi keputusan adalah kita akan mengadakan CAC secara maya atau virtual CAC. KKM ingin memaklumkan bahawa pada masa terdekat CAC akan dibangunkan secara maya bagi menguruskan kes-kes positif COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan, iaitu Cat 1 dan Cat 2. Pemantauan kes-kes tersebut akan diadakan secara maya tanpa keperluan menghadiri secara fizikal di CAC. Home Surveillance Order atau HSO digital ini akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera atau lain-lain aplikasi dan ianya adalah sah dari segi undang-undang. So walaupun kita tidak diberi gelang, adalah dari segi aspek undang-undang mereka terpaksa berada di rumah juga secara home isolation atau HSO. Okay, I think yang itu sajalah ya. Datuk Chong, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha. Terima kasih Yang Hormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Suka-cita saya nak update beberapa perkara. Pada masa ini pengisian tetap di Selangor dan semua manusia adalah sebanyak 28,594 orang, itu 92% dalam keseluruhan perjawatan. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pula pengisian tetap adalah sebanyak 6,791, iaitu 92% juga, dan Putrajaya manakala di Negeri Sembilan adalah sebanyak 11,086, 90%. Selain daripada itu, pengisian secara tetap, KKM juga telah melantik secara kontrak ramai 5,100 petugas kesihatan yang ditempatkan di Negeri Selangor. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pula adalah seramai 1,538 petugas kesihatan secara kontrak. Manakala bagi Negeri Sembilan adalah 1,724 orang. Pelantikan ini meliputi pelantikan pegawai perubatan, pegawai pergigian, pegawai farmasi, jururawat, penolong pegawai perubatan, juru teknologi makmal perubatan dan penolong pegawai kesihatan persekitaran. Selain itu, setakat 15 Julai hari ini, KKM juga telah melantik seramai 1,190 orang, ya, dengan agian seramai 611 bagi Selangor, 281 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 205 bagi Negeri Sembilan dan 93 bagi HKL. KKM juga telah membuat penugasan semula mobilisasi petugas tetap dan kontrak Lembah Kelang dan Negeri Sembilan
ramai 273 orang ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, 108 ke Selangor dan 25 lagi ke Negeri Sembilan. Bagi memenuhi keperluan semua manusia di Dembak Kelang, di kereta Kelang Valley ini, KKM juga telah melaksanakan pelantikan secara kontrak, mobilisasi ambilan secara sukarelawan berjumlah sekitar 3,300. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri memberi kelulusan untuk kita KKM melantik tanpa birokrasi untuk membantu merawat, membendung penyakit COVID-19. Dan pecahan-pecahan kita ada, itu terdiri daripada pegawai lepasan Al-KKM, ya, yang kita boleh lantik sebagai pembantu perubatan, dan juga pengagihan semula pegawai kontrak iaitu farmasis dan doktor, ya, ke tempat yang amat diperlukan. Dan begitu juga iaitu pengambilan para pelajar daripada kolej dan universiti swasta untuk kita tempatkan secara sementara di pusat-pusat fasiliti kesihatan yang amat memerlukan. Dengan ini kita dapat mengurangkan masalah pandemik fatigue yang kita selalu dengar dalam media-media sosial ni. Ini KKM sentiasa prihatin how to improve, ya, bagaimana boleh membantu petugas-petugas frontliner kita mengurangkan penat lelah mereka. Terima kasih. Okey. Saya akan minta yang berbahagia Dato' Indra, Dr. Syari memaklumkan status CAC di Stadium Malawati dan Sri Andalas. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri. Bagi kedua-dua fasiliti CAC di Stadium Malawati dan CAC Sri Andalas Kelang, pada hari ini dalam tinjauan saya dan saya participate dalam program di sana, didapati keadaan adalah amat lebih baik berbanding pada hari Ahad lalu. Pada hari ini lebih kurang 3,000 kes-kes telah dilihat di CAC Melawati, dan dalam 2 jam saya berada di sana pada pagi ini, kes berjalan dengan bagus sekali, dan 3 lane yang telah kita aktifkan untuk diuruskan dengan baik, iaitu 1 lane bagi mereka yang baru dikesan COVID, 1 lane bagi OKU, warga tua dan kanak-kanak, dan 1 lane lagi bagi mereka yang akan dapat release order ataupun pelabasan bagi COVID case. Berjalan dengan lancar, dan apa yang menarik di sini adalah release order ni kita lanekan mereka dan mereka terus masuk di dalam kursi-kursi yang ada dalam stadium. Ianya amat memendekkan masa serta tiada lagi kes-kes yang beratur lama di CAC Melawati. Dan pada masa yang sama kita telah menambahkan bilangan kaki tangan yang ada di Stadium Melawati berkenaan. Bagi kes-kes yang sekiranya mereka mengalami gejala teruk yang dilihat juga di Stadium Melawati, kita telah menyediakan fasiliti bagi rawatan segera sebelum mereka dirujuk ke hospital maupun di MAEPS dan sebagainya. Manakala bagi di Sri Andalas, CAC Sri Andalas Kelang, hari ini lebih kurang 2,000 kes dilihat di sana yang juga berjalan lancar, dan terdapat 10 kemah yang telah disediakan dan mereka berada di bawah kemah tersebut, dan keseluruhannya mereka dapat kita kekalkan di dalam kemah sebelum masuk ke dalam Dewan Kenaan. Dan pengurusannya sama seperti di dalam Stadium Malawati, ianya berjalan lancar, dan mana-mana kes yang memerlukan rawatan segera diberikan di Stadium Malawati sebelum dihantar ke hospital yang terdekat, iaitu Hospital Kelang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' Indra. Saya ingin memaklumkan bahawa perkara berkaitan dengan HSO dan juga pengamal perubatan swasta, KKM telah pun memberi kuasa kepada pengamal perubatan swasta di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, ataupun Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang membenarkan mengeluarkan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian ataupun HSO. Mereka memakaikan gelang tangan pengawasan ataupun wristband. Mereka memotong gelang tangan pengawasan individu yang sudah tamat tempoh kuarantin di rumah dan juga mengeluarkan pelepasan HSO.
Sehingga 15 Julai pada hari ini, seramai 752 pengamal perubatan swasta ataupun general practice telah pun diberi kuasa bagi tujuan tersebut. Untuk pengamal perubatan swasta ini yang telah diberi kuasa, mereka membantu KKM dalam memantau kes positif COVID kategori 1 tidak bergejala dan kategori 2 gejala ringan, serta memantau kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang diasingkan di rumah atau tempat kediaman mereka. Saya ingin maklumkan sekiranya mereka ini mengalami gejala kategori 3, 4 atau 5, hendaklah dirujuk ke PKRC atau hospital untuk rawatan selanjutnya. Saya buka kepada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya. Saya Wan Zahirul daripada Media Prima. Baiklah, ada 3 soalan di sini. Soalan pertama, bila akan dilaksanakan walk-in ke PPV bagi warga emas 60 tahun ke atas di Selangor dan bila pula akan dikembangkan ke negeri-negeri lain? Baiklah, soalan kedua, adakah PPV IDCC telah mencetuskan kluster dan apakah punca jangkitan sehingga lebih 200 petugas telah dijangkiti dan apakah nasihat KKM supaya perkara sama tidak berulang? Dan yang ketiga, esok PKPD di Selangor dan Kuala Lumpur akan berakhir. Dengan kes yang meningkat di kedua-dua negeri ini, apakah KKM mencadangkan supaya PKPD dilanjutkan lagi? Dan jika dilanjutkan, apa jangkaan kes, ujian saringan dan strategi KKM kali ini? Okey, untuk yang pertama, terima kasih untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas yang belum lagi mendapat vaksinasi. Kita memang mengalun-alunkan supaya mereka datang secara walk-in di Selangor dan juga Kuala Lumpur, dan ia akan bermula serta-merta maknanya kita dah boleh bekalkan vaksin ke PVV, Pusat Perlumbaan Vaksin di Lembah Kelang ini untuk memberi vaksin kepada mereka. Data yang saya dapati di sini, mereka yang telah pun mendapat vaksin 1 dos warga emas ialah seramai satu negara 2,478,289 sahaja. Untuk itu kita telah pun mendapat registered warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Setakat ini 2,988,678, dan yang telah menerima vaksinasi ialah sebanyak tadilah 2,478,289,000, dan yang ada appointment dengan kita ialah 300,565. Jadi kita ada target untuk yang belum divaksin kerana dapat appointment, kalau mereka boleh walk in untuk dapatkan vaksin segera di Selangor dan Lembah Kelang. Untuk negeri lain, kita akan maklumkan dari masa ke semasa perkara tersebut untuk dilaksanakan Jadi sekarang ni kita dimaklumkan ada jangkitan berlaku di tempat PPV. Jadi sekarang ni tindakan kesihatan awam kita tengah jalankan siasatan, ada punca jangkitan dan sebagainya lah. Jadi mungkin ada kita akan lihat epidemiologi link antara satu kes dengan satu kes yang lain sebelum kita namakan kluster tersebut. Yang kedua, dari segi pelaksanaan Majlis Keselamatan Negara akan buat pengumuman. Jadi tadi dah mesyuarat, jadi kita tunggulah pengumuman daripada Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya Luqman, wartawan Berita Harian. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama berhubung dengan ujian menggunakan PCR. Tadi Tan Sri DG ada maklumkan daripada kes positif yang direkodkan hari ini, sejumlah 8,000 ialah kategori pertama. Boleh saya tahu berapa dia punya CT value apabila menerusi ujian PCR, dan sama ada CT value ini boleh menjangkiti orang lain? Mungkin boleh beri sedikit perincian daripada sifar ke 40 tu, boleh beri sedikit literasi kepada rakyat Malaysia. Soalan kedua berhubung dengan vaksin yang dijadikan salah satu sandaran ataupun nilai ambang dalam pelan pemulihan negara. Adakah ia salah satu-satunya yang dijadikan sandaran? Sebab kalau melihat pada situasi semasa sekarang,
keadaan di Perak, Kelantan, Pulau Pinang dan Sarawak, dia punya kes bagi setiap 100,000 penduduk dah melebihi 12.2. Adakah negeri-negeri ini akan disemak turun daripada fasa 2 kembali ke fasa 1? Soalan kedua. Soalan ketiga, boleh saya tahu sama ada sahih atau tidak bekalan Sinovac di Kelantan akan dihentikan? Apa asas perkara ini dilakukan dan adakah negeri lain boleh mengambil langkah sama? Terima kasih. Terima kasih atas 3 soalan tersebut. Yang pertama, kita lihat sekarang ni dalam gambar raja RT-PCR dengan juga RTK antigen yang digunakan dalam tempoh 14 hari. Jadi kita lihat untuk saringan di lapangan, kita tak menggunakan ujian RT-PCR, kita gunakan RTK antigen. Jadi RTK antigen lebih daripada 60,000 kita jalankan, itu adalah saringan di lapangan. Kalau kes-kes yang positif telah pun dikesan, barulah kalau kita perlu untuk menggunakan RT-PCR untuk diagnostik dan pengesahan. Dan kalau menggunakan RTK antigen, kita tak ada city value. City value hanya PCR saja. Dan apa yang penting ialah kita vaksinasi, ialah kita tahu vaksinasi itu amat penting sekarang ni. Dari segi kalau mereka yang telah mendapat vaksinasi, contohnya kita hari ini telah dimaklumkan untuk petugas kesihatan kerana mereka merawat pesakit COVID di ward dan juga di ICU, dan kita Kementerian Kesihatan menjalankan saringan berkala pada petugas-petugas kesihatan. Setakat ini 3,106 petugas kesihatan dijangkiti, dan daripada peringkat pertama fasa imunisasi kita memberikan suntikan kepada semua petugas kesihatan. Mereka telah pun diberikan imunisasi, dan 3,106 petugas kesihatan dijangkiti, dan mereka ini telah pun mendapat vaksin 2 dos dan lebih 2 minggu selepas dos kedua. Dan kita lihat daripada 3,106 hanya 0.09 yang berada pada tahap 3 ataupun kategori 3, dan 0.09 berada dalam tahap 4. Dan kalau kita boleh lihat gambar rajah di atas, petugas kesihatan yang dijangkiti keseluruhan ada hanya 1.26%. Kebanyakan kes pada kategori 1 dan 2. 3 kes di kategori 3 iaitu 0.01% berada 0.09%. Dan 3 kes berada di kategori 3, 3 kes berada di kategori 4. Tiada kes berada dalam kategori 5. Ini menunjukkan dengan vaksinasi kita dapat elakkan severity ataupun kategori 3, 4 dan 5 yang tak memerlukan kemasukan ke hospital ataupun kemasukan ke unit rawatan rapi. Jadi dengan tu, kalau kita meningkatkan vaksinasi, maksudnya kalau ada pun jangkitan tapi kita boleh asingkan dan perhatikan di rumah, tak perlu datang ke hospital ataupun ada berlaku kesesakan di hospital. Dengan itu kita boleh anggap virus ini seperti common flu, iaitu kalau H1N1 contohnya, kalau kita dapat positif kita kurungkan diri di rumah. Jadi ini caralah kita boleh hidup bersama dengan virus di masa akan datang. Dan soalan ketiga ialah melihat kepada vaksin. Kita vaksin di Kelantan, Sinovac yang di Kelantan, kita sekarang ni dalam vaksinasi kita telah pun perolehan kita banyak vaksin Pfizer akan diganti dengan vaksin Pfizer, kerana yang ditempah vaksin Pfizer ialah 44.4 juta dos untuk 22.2 juta penduduk. Jadi sekarang ni kita punya vaksin yang utama ialah vaksin Pfizer. Jadi kita akan pertingkatkanlah vaksin Pfizer ni dalam penggunaan di pusat-pusat vaksin dan sebagainya. Ya, di Kelantan memang kita akan alihkan vaksin ke Pfizer kerana sebelum ini dah banyak Sinovac diagihkan ke negeri, ya. Dan untuk second dose kita ada dos yang kita dah sediakan untuk Sinovac. Sinovac memerlukan 3 minggu untuk diberikan kepada penduduk untuk dos kedua. Untuk menggantikan the rest of population yang nak disuntik dengan vaksin, kita akan bagi Pfizer di Kelantan kerana bekalan
Seperti mana yang beritahu oleh Tan Sri Digi tadi, memang kita telah membuat tempahan dari Pfizer sebanyak 45.799 juta dos berbanding dengan Sinovac sebanyak vaksin yang telah pun ditempah ialah sebanyak 16 juta dos lah. Jadi sebanyak separuh daripada vaksin Sinovac telah diberi. Untuk second dose kita perlu separuh lagi. Untuk itu kita di Kelantan, sebenarnya negeri lain pun kita akan alihkan kepada pemberian vaksin Pfizer ya. Mungkin saya boleh tambah lagi, setakat ni vaksin yang sedia ada ialah 5 vaksin, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan kita ada suntikan 1 dos ialah CanSino dengan Janssen daripada Johnson & Johnson. Esok pihak berkuasa kawalan dadah akan bersidang dan kita akan mempertimbangkan iaitu vaksin Sinopharm yang mana telah pun diluluskan oleh WHO, tetapi syarikat berkenaan baru hantar dossier kepada NTRA dalam tempoh kurang bersebulan. Kita telah pun menilai dan juga akan memberikan keputusan kelulusan bersyarat besok ya. Terima kasih. Okay. Yeah. Hi Tan Sri, my name is Dawn from the Newsweek Times. Tan Sri, I want to ask about CAC Shah Alam. As we know, is the largest CAC in Malaysia. In Malaysia right now. And there is an observation that most of the positive cases there are actually senior citizens as well as factory workers. However, YBM Azmin Ali actually denied, saying that only 5 to 10% infections are from the manufacturing sector. So your comments on that. And I have a question for Berhormat Menteri Adam, Datuk Seri Adam, can you clarify balik tak yang GPs dekat Selangor and KL, how many doses can they dispense in a day? Is it 300,000? Yep. I go for the second question first. As I mentioned that Selangor and KL at the moment they have 700 GPs participate in giving vaccine so far, and we have noted that in Selangor we have 2,229 GPs, and in KL we have 1,254 GPs. These two states, Selangor and KL, we calculated that if Selangor 2,000 GPs participate in giving the vaccine, and we can admit them to give 100 doses per day, so we have 200,000 doses per day for Selangor alone. And for Kuala Lumpur we have 1,254 GPs. We calculated that 1,000 GP participate, give 100 doses per day, they have 100,000 doses per day. So combine these two, we have 300,000 per day we can achieve to vaccinate those from Selangor and KL through participation of general practice and private hospital only. So the rest we are opening our PBB as usual. Datuk Sri, Datuk Sri, tadi soalan saya satu lagi belum jawab yang berhubung dengan Pelan Pemulihan Negara tu. PPN. Ya. Sebab ada beberapa negeri contoh macam Perak. Yang tak boleh revert kepada disemak turun ke fasa 1. We have announced. In fact, MKN telah announce 7 state dah move to fasa 2, iaitu yang saya remember Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Perak, Pulau Pinang, dan the one who new is Sarawak. So kita telah pun pergi ke fasa 2 dan kita telah mencapai beberapa indikator lah, nilai ambang yang kita sebut 3 tadi. Pertama, threshold 7 days untuk jumlah kes per 100,000 population. Kedua, kita menggunakan capacity respon ICU dan juga adequate ataupun limited ataupun moderate penggunaan ICU. Yang ketiga, vaksinasi. For those state yang dah lepas fasa ambang kedua, kita minta supaya mereka teruskan menjalankan kegiatan kesihatan awam ataupun program kesihatan awam untuk terus maintain fasa 2, dan nilai ambang yang kalau melebihi 1, kita perlu ada purata 7 hari. Jadi kita belum boleh, kita takkan balik pada fasa pertama kerana jumlah tersebut bukan hari itu saja, dia mesti 7 days purata. CAC tadi Datuk Indra sorry, CAC.
bagi CAC yang saya nyatakan tadi, untuk kes-kes yang kita lihat di kalangan warga tua dan sebagainya, sebenarnya kalau kita lihat di CAC Negeri Selangor, bagi kategori satu yang kita lihat tadi yang Tan Sri DG telah maklumkan untuk negara, bagi Negeri Selangor 65% adalah kategori 1, 20% adalah kategori 2 dan 15% adalah kategori 3 hingga 5. Itu taburan yang ada dalam Negeri Selangor. Dan sama juga dengan mana-mana CAC yang kita lihat dalam Negeri Selangor. Ini peratur dia sedemikian, ya. Dan kalau kita lihat kes-kes yang sedemikian bagi kategori 2 juga, terdapat kes-kes walaupun dia kategori 2 di rumah, kadang-kadang dalam satu masa tertentu tiba-tiba dia terus pergi pada kategori yang lain. Dan kita telah maklumkan dan nasihatkan kepada pesakit, sekiranya perkara tersebut berlaku, mereka harus menghubungi 999 untuk diambil segera dan terus dirujuk ke hospital yang berdekatan. Itu approach kita yang kita buat bagi CAC yang ada di dalam Negeri Selangor. Dan di tempat-tempat lain pun sedemikian yang kita lakukan. Sekiranya ada masalah, kadang-kadang mereka akan menghubungi juga pusat BMU kita, Bed Management Unit. Bed Management Unit yang berada di Klang Valley ini kita pusatkan di Maib Serdang, dan mereka akan menguruskan keseluruhan admission di mana seharusnya pesakit dilihat, dirujuk dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Tadi saya sambung yang PPN tadi, fasa yang untuk capacity response ICU dah melepasi fasa 2, so mereka maintain fasa 2 lah, dan mungkin akan masuk ke fasa ketiga. Untuk vaksinasi mereka semua dah lepas 10%, so they try to achieve 40% vaksinasi dan boleh masuk ke fasa ketiga seterusnya. My question was the patients, positive patients dekat CAC Shah Alam are mostly senior citizens and as well as factory workers. But MITI Minister has said that the infections are only 5 to 10% from the manufacturing sector. So I just want to get a clarification on that lah. This observation were from the healthcare workers dekat CAC. Mungkin saya boleh tambah sedikit, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri, ya. Daripada contohnya keseluruhan kes yang ada pada hari ini, Nahwiu 120 kes, saringan bergejala 12.8%. Saringan berkaitan dengan kluster 1.5%. Saringan di kalangan komuniti 0.1%. Saringan kontak rapat 67.8%. Saringan pekerja 14.9%. Manakala yang lain-lain adalah amat sedikit. Ini adalah taburan kes kita, means that di dalam kes yang dikesan pada hari ini di Selangor, majoriti adalah kerana saringan kontak tadi 67.8, diikuti oleh saringan pekerja 14.9 dan saringan yang bergejala 12.8. Inilah taburan kes utama dalam Negeri Selangor. Okey. Boleh. Terima kasih banyak, ya. Assalamualaikum.